Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan semang-semang topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Belanjawan 2021 inklusif dan peka rakyat. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi Assalamualaikum Wabi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat lagi Wabi. Alhamdulillah. Baiklah, ini macam saya katakanlah merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya, dan sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jangan lupa kita telah pun menyediakan dua talian kepada anda seperti biasa di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik, dan kita tentunya lah YB juga merasa lega kerana rang Undang-Undang Pembekalan 2021 bagi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun diluluskan di peringkat jawatankuasa dengan undi belah bahagian yang menyaksikan 106 ahli parlimen menyokong berbanding dengan 96 yang tidak bersetuju. Seramai 18 ahli parlimen tidak hadir. Tetapi secara keseluruhannya, apakah YB melihat bahawa belanjawan yang telah pun diluluskan untuk Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan ini memuaskan hati YB secara keseluruhan? Ya, Alhamdulillah, tahun ini, tahun depan lah, kita telah dibekalkan dengan sebanyak 5.3 almost 4 bilion. Jadi ini satu-satu bajet yang one of the highest, yang tertinggi pada the past I think 10 years. Jadi Alhamdulillah dengan bajet yang ada ni, walaupun memang apapun bajet katakan memang kata orang tak boleh mencukupi, tapi Alhamdulillah ada perkara baru yang amat membantu, yang akan dapat meningkatkan lagi ekonomi di peringkat-peringkat kawasan tempatan. So jadi penambahan bajet ini adalah untuk memastikan bahawa permintaan-permintaan yang kami buat yang tidak pernah disentuh kali ini disentuh. Contohnya diberikan peruntukan sebanyak 50 juta untuk kita kendalikan melalui Kerajaan Tempatan untuk memberikan bantuan infrastruktur kepada lokal entrepreneur kecil, pengusaha kecil, orang-orang muda di bidang pelancongan. Contohnya, because saya buat lawatan kerja daripada Greek ke Lenggong ke Kansar, Pandai Rengas dan Taiping. So di sini adalah banyak kawasan-kawasan orang muda yang berkecimpung dalam dunia pelancongan di jeti-jeti dan boating. Restoran boat, lepas tu some of the tempat-tempat buat games macam team buildingnya. So saya lihatkan infrastruktur di sini memang tidak diberikan perhatian. So jadi kalau kita mengharap Menteri Kepelancongan yang mana melihat perkara yang lebih besar dan sebagainya, jadi di peringkat lokaliti memang tidak ada fokus. Jadi dengan dapatnya 50 juta ni, Alhamdulillah saya akan dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil ini di peringkat-peringkat tempatan yang mana mereka boleh kita betulkan jeti mereka, jeti-jeti boating dia, dan juga dewan-dewan dia, tempat orang makan dan sebagainya. Jadi ini memang approach kita kerajaan sekarang, kita nak fokus pada ekonomi, membangkitkan aktiviti dan sebagainya. Jadi contribution ataupun pembekalan macam ini, alokasi ini kita boleh membantu rakyat di kawasan tempatan dan boleh createkan aktiviti pelancongan dan sebagainya. So, jadi ini menambahkan hasil pendapatan mereka. Kalau kita lihat dengan perkembangan semasa YB dengan COVID-19, kemudian kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Jadi apakah dengan belanjawan yang diberikan ataupun yang telah pun diluluskan di peringkat jawatankuasa ini mungkin akan memberikan satu cahaya yang mungkin lebih cerah sebenarnya untuk masa depan kementerian dan juga rakyat yang berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan yang mengharapkan sebenarnya sumbangan dari kementerian sendiri? Inisiatif kerajaan adalah untuk mengaktifkan ekonomi, aktiviti ekonomi. Sebab itu banyak yang diberikan sumbangan dalam penjana dan jendela and all this program kerana hendak membolehkan rakyat
ada cair wang lah, ada kecairan wang. Jadi dengan adanya wang ni mereka boleh belanja, maka putaran ekonomi itu akan bermula dan sebagainya. Jadi how kita manage ekonomi kita kan. Jadi sebab tu kerajaan banyak mengeluarkan program-program kepada semua kategori rakyat yang dapat sara hidup, yang dapat duit untuk SME, macam-macam semua ada. So jadi ini mencakupi ke semua level of masyarakat, dan kita juga beri mereka moratorium dan sebagainya. Jadi moratorium untuk meringankan beban mereka. Betul. Dan jadi tidaklah membeban dalam keadaan mereka mungkin tak ada kerja, mungkin dipotong gaji dan sebagainya, dan kerajaan memberikan juga wang untuk mereka berbelanja. Jadi ini akan membantu kita untuk mencairkan ekonomi kita. Okey, kita terus pergi kepada apa yang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri. Dan daripada apa yang saya lihat jelas bahawa dalam belanjawan 2021 ini tumpuan masih diberikan kepada perumahan termasuklah PPR, dan saya difahamkan lebih 1 bilion ringgit sebenarnya diberi untuk program-program ini. Jadi mungkin boleh Wabi jelaskan. 1.2 bilion tak termasuk 1 bilion government guarantee untuk program rent to own bagi perumahan prima. So yang ini memang telah kita minta, because dengan rent to own ini akan membantu rakyat untuk memiliki rumah. Kerana masalahnya golongan B40 ni apabila nak minta permohonan bank, dia mereka agak susah untuk dapat kelulusan kerana tidak kepahian mereka untuk memberikan dokumen dari segi pendapatan dan sebagainya yang stable dan sebagainya. Jadi tak mudah untuk mereka dapat kelulusan bank. Jadi dengan adanya program rent to own ini yang dibiayai oleh kerajaan melalui Prima, so kita akan mampu untuk memberikan mereka pemilikan rumah cara sewa dulu. Dan lepas tu sewa dalam 2-3 bulan mereka mampu, kita lihat track record mereka bagus, maka mereka boleh meminta bank loan menggunakan track record yang telah mereka bayar. So ini satu perkara baru yang telah diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang kita punya 1.2 bilion tu adalah untuk 500 juta untuk teruskan pembinaan rumah PPR sebanyak 38 projek, yang mana 24 itu adalah untuk projek-projek yang sedang berjalan untuk diteruskan, dan ada 11 projek baru yang akan kita bina untuk tahun ni. Kita mula bina tahun ni. Dan selain daripada itu ada dah bajet 219 juta untuk digunakan untuk penyelenggaraan, repair dan sebagainya. Bila Wabi sebut tentang penyelenggaraan dan sebagainya, saya tertarik juga dengan program penyelenggaraan perumahan ataupun PPP. Kemudian ada juga tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia, TPPM, dan juga program bantuan balik pulih rumah. Jadi apakah ini Wabi lihat sebagai sesuatu yang amat penting sebenarnya? Ya, betul, because mereka memerlukan kalau kita tidak bantu mereka, kerana ini adalah khusus untuk tackle sasarkan kepada miskin bandar sebenarnya. Yang pembiayaan rumah tu, pembiayaan pulih rumah, ada mereka yang ada rumah tetapi tidak mampu untuk membinanya ataupun tidak mampu untuk repair dan sebagainya. Yang ini kita bantu, dan mereka akan membuat permohonan melalui PBT dan kita akan luluskan dan mereka dapat bantuan. Dan rumah-rumah yang lain tu adalah penyelenggaraan itu adalah dengan masalah lift lah, bumbung rumah dan sebagainya. Dan ini menjadi satu perkara yang menjadi satu beban yang kuat, yang tinggi, kerana kebanyakan rumah-rumah PPR yang ada sekarang adalah sudah berumur 25 tahun ke atas, yang perlukan satu kaedah baru, iaitu membuat pembangunan semula. Jadi ini pun juga dalam proses. Jadi kita nak robohkan dan kita buat yang baru untuk mereka. Bila kita buat yang baru untuk mereka, rumah tu lebih besar, lebih selesa. Jadi upgrade dia punya quality of life juga. So yang ini masih lagi saya sedang menggubal polisinya, dan lepas ada polisinya dia mudah untuk kita nak laksanakannya. Bila Wabi melihat sendiri, saya tahu Wabi selalu turun ke bawah melihat masalah yang dihadapi oleh mereka yang tinggal di rumah-rumah PPR terutamanya lah. Apa masalah yang dihadapi sebenarnya? Apakah kerana maintenance yang tidak bersesuaian dan sebagainya? Mungkin antara masalah dia sangat, ini memang saya sentuh waktu saya jadi menteri KPKT, saya ada sentuh dah masalah rumah-rumah di rumah flat ni, rumah PPR ni, yang mana mereka tidak dekat pengendaliannya tidak teratur dan tidak tersusun, kerana bebannya diletakkan kepada penghuni-penghuni di situ. Jadi pada saya golongan B40 yang duduk dalam rumah-rumah PPR ni,
tidak adil untuk kita membebankan mereka untuk menguruskan penyelenggaraan rumah dan penduduk di situ. Kerana mereka adalah working group, in the labor group tau, yang mana mereka memerlukan untuk fokus pada pendapatan mereka. Jadi mana mungkin mereka, kapasiti mereka mampu untuk menguruskan orang ni. Jadi sebab itu KPKT baru-baru ini kita mewujudkan satu jentera ataupun satu unit kita panggil penggerak komuniti tempatan. Ini yang menjadi isu dalam bahas ketika itu kerana mereka pembangkang kurang faham ataupun memang saja nak dipolitikkan. Jadi dengan adanya penggerak komuniti tempatan ini adalah untuk turun di kawasan PPR ini, memberdayakan mereka, menjaga harta benda mereka, jangan ada vandalism, lift dan sebagainya, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan, menjaga ke alam sekitar, buat gotong royong dan menjaga bagaimana nak pengurusan keuangan. Ini yang kita lakukan kerana dengan adanya penggerak komuniti tempatan ini mereka menjadi orang pengantara untuk memberdayakan this community. Kalau tidak, komuniti ini mana tahu akses nak pergi kementerian mana, nak pergi ke BBT mana bila ada masalah dan sebagainya. Jadi ini yang kita bajet yang 86 juta yang sebenarnya saya minta lebih daripada itu untuk seluruh negara, tapi hanya diluluskan 86 juta. Jadi inilah peranan mereka untuk memberdayakan komuniti ini. Jadi saya nak sebut salang di Kota Baru, PPR Kota Baru tu, program ini baru 1 tahun, mereka sudah mampu untuk mengaktifkan seramai 40% penduduk di situ untuk get involved in recycling program. Jadi mendatangkan pendapatan pada mereka. Dan tempat tu dah bersih, bersih tak kotor. Saya baru balik dari Seri Nilam ke Ampang, Seri Nilam. Mana komuniti di situ, ketua blok tu mampu untuk membuat bancian penduduk di situ. Dia tahu berapa penduduk, ada 200 lebih, dan dia tahu di mana orang-orang warga asing pula rumahnya di mana, dan dia buat orientation program pula pada warga asing. So ini ada program yang kita memberdayakan mereka. Jadi saya sebut kalau golongan B40 ni yang mungkin dikekang untuk beri peluang untuk berpelajaran tinggi dan sebagainya, jadi mereka tidak ada accessibility. Jadi kalau nak jumpa dengan buat program untuk kasih dialog dan sebagainya, kita kena perlukan ada orang pengantara untuk jemput kementerian-kementerian mana untuk sampaikan polisi. Dan juga CSR juga dari pihak-pihak syarikat-syarikat juga sangat aktif. Buatkan futsal court, buatkan library dan sebagainya. Mana mereka ada access to these people kalau tidak ada pengantara seperti penggerak komuniti tempatan. Jadi ini yang menjadi isu kontroversi itu yang telah dibahaskan semalam lah. Membudayakan mereka ini pun sesuatu yang menariklah sebelum kita pergi kepada persoalan lain. Bila kita bercakap tentang disiplin mereka yang tinggal di PPR, kita faham bahawa golongan yang tinggal di PPR itu adalah golongan yang mungkin dari segi pendidikannya juga terhad dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa barangkali jugalah kerana penguatkuasaan undang-undang itu sendiri tidaklah begitu keras dan mungkin ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dan sebagainya, tidak mematuhi apa yang sepatutnya mereka patuhi ketika tinggal di PPR itu. Sebenarnya dia ada, kalau dia ada tiap rumah-rumah strata ni adalah dia punya JMB, atau Management Corporation. So jadi yang ini juga bila diletakkan kepada mereka yang seperti disebut kurang berpeluang untuk dapat ilmu yang lebih tinggi, jadi tidak fair untuk kita membebankan mereka untuk menguruskan orang. Sedang mereka sendiri nak menguruskan hidup mereka susah. Sebab itu kita adakan penggerak komuniti tempatan menjadi ejen di situ untuk membantu mereka. Leading them, memimpin mereka. Bila ialah dari segi pengalaman YB sendirilah lama tinggal di Singapura, selalunya orang membandingkan mereka yang tinggal di flat di Singapura berbanding dengan mereka yang tinggal di flat di Malaysia. Apakah kerana peraturan itu yang dipatuhi oleh rakyat Singapura berbanding dengan peraturan yang sering tidak diikuti di negara kita ini sebenarnya? Rakyat Apakah Singapura itu masalah? itu dilatih daripada sekolah untuk berdisiplin dan dengar buat undang-undang. Tapi berbezanya kita dengan Malaysia dengan Singapura pasal kita punya masyarakat tu lebih majmuk dan ada yang dari kawasan luar bandar. Singapura tu orang bandar, jadi berbeza. Jadi itu yang saya juga pelajari. Kenapa ada perbezaan? Jadi mereka datang dari latar belakang yang lain-lain dan sebagainya. Jadi itu tidak memudahkan kita untuk mendapatkan mereka agar dapat faham tentang penguatkuasaan, disiplin undang-undang. Jadi ada satu proses yang harus kita laksanakan di Malaysia ni. Kita sentuh tentang belanjawan 2021 ini juga, pembinaan rumah mesra rakyat. Apa yang ingin dicapai? Mesra rakyat tu adalah peruntukan daripada SPNB, Suruhan dari Perumahan Negara. So yang mana ini memang kita bantu untuk masyarakat rakyat yang ada tanah
tanah tapi tidak ada mampu keuangan untuk bina rumah. Jadi SPMB akan berikan mereka RM20,000 dan lepas tu ambil loan dari bank sebanyak rumahnya tidak loan semua tidak boleh lebih dari RM75,000. So about another 55 daripada bank dan mereka boleh bina rumah dengan wang yang kami beri. So pada tahun ini kita dapat 315 juta, pada tahun depan lah 315 juta yang membolehkan untuk membina 3,000 rumah. Tapi dengan model baru yang kita nak buat, insya-Allah kita akan capai 4,000 lebih. Tapi dari pengalaman dan juga kajian yang dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, betapa besarnya jumlah mereka yang betul-betul memerlukan rumah mesra rakyat ini sebenarnya? Yang ini memang dalam waiting list tu banyak. Dalam waiting list tu banyak. Ketika ni saya dipahamkan ada sebanyak 19,000 application. Bila kita buka hari itu tambah lagi dalam 45,000 gitu. So tapi yang ini saya rasa kita harus tiap-tiap tahun kita kena semak balik. Kerana tidaklah sampai sepanjang masa 5-6 tahun mereka masih dalam kedudukan begitu. Jadi mungkin kali ini saya akan limitkan pada 3,000 dan kita stop, dan tahun depan siapa nak dia apply lagi sekali. Syarat pemilihan? Syarat pemilihan dan mereka ada tanah lah, tanah sendiri. Dan lepas tu kapasiti keuangan tu kita tidak, dan pembayaran ni tak banyak, kadang 100 ke 200 ringgit sebulan begitu kan. Jadi dan loan itu digaranti oleh kerajaan sebenarnya. So jadi mudah untuk mereka sebenarnya. Okey, sebelum ni timbul juga rungutan, timbul juga masalah yang dibangkitkan, terutamanya melibatkan PPM ni YB terutamanya di Putrajaya yang dikatakan menghadapi banyak masalah, membabitkan kualiti serta struktur. Jadi apa tindakan yang akan dilakukan oleh kementerian sendiri? Betul, saya ingat waktu saya jadi menteri, saya turun first tempat itu di Putrajaya di projek PPM. Ketika itu pun juga saya pun belum lagi mahir dan faham ya. So jadi memang sampai sekarang juga ada isu-isu kualiti dan sebagainya. Jadi ada isu-isu yang mana kontraktor yang buat situ, kontraktor tu adalah developer dan mereka juga adalah konsultan. Jadi bila mereka submit permohonan untuk CCC tu, jadi konsultan yang berpihak kepada developer membuat CCC sudah tentu ianya akan memihak pada developer bila semua dah siap. Jadi bila penduduk pemilik dah pindah dan dapati macam-macam lagi perkara yang tak, yang defects lah So jadi yang ini memang kita tengah selesaikan. Jadi kita buat pengajaran dari situ, kita ada polisi-polisi yang kita terus tukar ke undang-undang yang kita terus perbaiki. Jadi bagaimana program PPM ini pun juga boleh menyelesaikan masalah perumahan termasuklah golongan petengah. So PPM tu dulu sebelum 2018 PPM ni di bawah pejabat Perdana Menteri, SPMB di bawah Finance dan Prima juga di bawah PMO pejabat Perdana Menteri. So semenjak 2018 semua ni telah dipark bawah KPKT. So jadi bila ditaruh di bawah KPKT memudahkan kita untuk membuat satu perancangan yang lebih menyeluruh. Jadi tidak ada overlap, tidak bertindih dan sebagainya. Jadi dalam proses jadi PPM ni semua kita selaraskan dengan satu projek perumahan rumah mampu milik. Mampu milik yang mana Prima ada tanah, SPMB ada tanah dan kita crosskan. Jadi untuk for more cost effective, so jadi kita crosskan, kalau Prima ada tanah yang baik, kita Jabatan Pembangunan Negara boleh bina rumah di situ. Macam itu. Jadi PPM kalau ada perlu kita pun juga boleh buat. Jadi kita boleh cross. Jadi memudahkan kita untuk buat perancangan. Tapi namun demikian kita tidak dapat lagi satu angka yang tepat, yang lebih tepat untuk projection of the house. Kerana kita tidak ada satu big data system. Dan sekarang ni KPKT tengah sedang develop, membangunkan untuk sistem itu yang mana kita akan dapat maklumat apakah supply and demand yang patut kita buat. That means developer atau sesiapa pun boleh dari figures itu, dari sistem itu boleh dapatkan projection tentang jenis rumah yang harus dibuat, harga berapa, di mana dan sebagainya. Jadi dia punya projection tu, business projection tu lebih tepat lagi sikit. Dia tak ada macam kita menghadapi glut hari itu kan, banyak rumah sampai sekarang masih banyak rumah tak terjual lagi kan. Kerana ketika itu agaknya developer sangat teruja, sangat so excited, dia buat banyak projek-projek di tanah-tanah yang dianggap dibeli mahal, maka harganya mahal dan juga membuatkan rakyat Malaysia tidak mampu untuk membelinya. Okey, saya difahamkan Wabi, kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Encik Ahmad Stabil dari Kedah sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Encik Ahmad. Waalaikumsalam. Ya. Syakau ini? Ya, saya. Ini? Ya.
Saya amat saya nak minta tolong YB Rider. Aha. Tolong ambil perhatian PPR Kota Star. Tak apa jelas Cik Mat. Ulangi sikit. PPR Proporsional. Okey. Aha. PPR Kota Star. Aha. Nak minta tolong YB Rider tolong maklum PPR pokok senar. bukan Kota Star harus dia. Kota Star. Kota Star. Okey. Ha. Ini sudah berlanjutan daripada tahun 2014. Sekarang saya berumur 62. Saya berada 58. Dan saya ada pasal tukar nama Asura saya Limbang. Aha. Sekarang saya sewa di Sungai Tani dah 3 tahun dah. Bulan 4 tahun. Okey. Jangan kontraktor sebenarnya kontraktor dah serah kepada kerajaan negeri. Jun. Aha. Tak tolong nak hubung masa tu sebab visual kami pada harapan PN. YB buat kerja ni tiba-tiba tak jadi punya dia orang serah pada kita ni 2020 lepas tu dia main COVID lantak ajak siasat kerajaan ni pun tukar dia kalau tukar dapat tukar kerajaan ni lah. Okey. Ya. Raja Kamaluddin tolong. Okey. Extended. Baik. Terima kasih Encik Ahmad Sabil. Tapi sayang sekali talian tidak begitu baik sebenarnya. Jadi YB pun tak dapat dengar dengan jelas, tapi insya-Allah produser kami akan cuba dapatkan penjelasan yang lebih jelas pada Ahmad Sabil kerana dia membangkitkan tentang isu PPR di Kota Star di Kedah. Jadi mungkin selepas inilah kalau dapat informasi yang lebih jelas melalui panggilan telefon nanti, insya-Allah kita akan cuba mendapatkan reaksi daripada YB. Baik, kembali semula kepada apa yang kita bincangkan ini. Secaranya berapa jumlah peruntukan keseluruhan yang disalurkan kepada JKT menerusi Belanjawan 2021? Jabatan Kerjaan Tempatan is about dalam 1.2 billion tak salah saya. No. 270 juta diberikan pada Kerajaan Tempatan untuk program kecil kita panggil projek-projek kecil di kawasan PBT. Itu yang 270 juta lah. So jadi yang ini yang tadi 50 ribu tadi untuk yang pelancongan sebenarnya pun di situ juga 270 cuba 30 lah. 320 juta. So yang ini memang kita gunakan untuk kerajaan tempatan yang mana kalau ada dia nak betulkan dewan ke, nak buat medan selera ke, betulkan longkang ke dan sebagainya, itu memang ataupun buat park ke, kita akan bantu mereka untuk diberikan kepada kawasan-kawasan mereka. Cuma kali ini because kita nak lebih fokus bahawa program-program kita kasih tu mesti ada satu goal yang lebih fokus lah. So kita nak fokus kepada program-program yang ada SDG, Sustainable Development Goals, yang mana dia berpanjangan. So jadi kita rasakan kalau untuk membaiki jalan dan sebagainya kita tidak akan sentuh kerana boleh disentuh oleh JKR. So jadi ataupun PBT itu sendiri dengan pendapatan mereka. Jadi KPKT akan membantu dari segi yang dewan tadilah untuk bina dewan, tempat riadah ke, sukan dan juga medan selera dan sebagainya. Jadi kita akan lebih selektif. Jadi kita akan nampak pembangunan di situ lebih jelas. Dari pemerhatian dan juga kajian yang dibuat oleh YB sendirilah, antara JKT yang betul-betul memerlukan bantuan itu, apakah ianya menyeluruh di seluruh menyeluruh negara? Tapi saya nak fokus kepada kerajaan tempatan yang lebih miskin lah saya sebut. Jadi kalau macam Selangor tu banyak bandaraya, pendapatannya dah besar dan sebagainya, mungkin kita tidak beri sangat pertolongan bantuan, tapi kita akan fokus ke kawasan-kawasan yang di luar bandar sedikit, majlis daerah yang kekuatan keuangannya itu lemah sikit, dan juga kawasan-kawasan yang kita nak upgradekan menjadikan bandaraya, nak upgrade daripada daerah majlis daerah jadi majlis bandaran, yang situ kita kasihkan fokus sikit. Okey, kita tinggalkan dulu tentang isu ini kerana sesuatu yang menarik juga bila saya kaji tentang Belanjawan 2021 ini ialah tentang langkah kerajaan bercadang menaikkan kadar allowance pegawai bomba bantuan daripada RM6 kepada RM8. Jadi apakah ini penting sebenarnya bagi pihak YB sendiri? Ya, penting. Ini sudah diluluskan tahun lepas sudah
dia luluskan tahun 2009 untuk 2020, kita dah mulakan dah. Dah mula dah dapat tu. Jadi untuk selaraskan dengan anggota-anggota uniform yang lain, ATM dan juga rela dah dapat peningkatan RM6 ke RM8. Jadi kita nak selaraskan. Tapi ia sudah tentu menjadi satu motivasi yang sangat baik. Bomba bantuan. Saya ingat tadi critical allowance itu yang tahun lepas. Tahun ni untuk tahun depan ya. 21 adalah untuk bomba bantuan ni. Jadi ini menjadikan satu motivasi untuk mereka untuk lebih berkhidmat dan sebagainya, menjalankan tugas dengan lebih baik, lebih cemerlang. Dia orang rasa bersyukur kerana pun dia bertunggu pun dah lama untuk mendapatkan ni kalau bandingkan dengan uniform grup yang lain. Betul. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yang berhormat. Ini tentang ada 2-3 perkara lah. Ya, silakan. Pertama sekali rumah prima. Rumah prima ni yang kerajaan buat ni, harganya masih lagi mampu tengok. Saya tak mampu pilih. Kerana harga mencecah RM200,000 ke atas. Jadi pinjaman kaki tangan kerjaan bawahan ni hanya sekitar RM150,000 saja. Ramai yang tolak bila ditawarkan. Kenapa tidak buat rumah konsep pasang siap, lagi murah, mungkin lagi murah. Dan lagi satu, sebagai Menteri Perumahan yang berhormat, Perumahan dan Kerjaan Tempatan, tentang banjir ni sering berlaku di bandar-bandar. Jadi setiap tahun macam tu, sering berlaku banjir. Ini masalah juga ni. Dan lagi satu tentang, nak tanya sikit lah kalau ada kena-mengena tentang Kampung Baru ni, apa perkembangannya setakat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban. Encik Abdullah, apa ni Kampung Baru tu bukan di bawah kementerian saya, di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Okey, namun demikian adalah perkembangan sekarang masih dalam perancangan dan sebagainya. InsyaAllah kita nak buat perancangan yang baik untuk Kampung Baru tu. So yang kedua tentang pasal banjir ni. Banjir ni memang dari peringkat KPKT memang saya untuk sekarang ini memang saya fokus. Setiap permintaan untuk mengatasi banjir, longkang-longkang tu kita akan dulukan untuk kita berikan peruntukan sebagai prioriti. Tapi namun demikian, banjir ni bukan isu dia lagi isu yang lebih menyeluruh lagi, lebih isu yang berbangkit daripada sistem infrastruktur yang tidak teratur dan tidak tersusun pada awalnya. Jadi tidak ada standardization daripada longkangnya, daripada partnya dan sebagainya, ini membuatkan tersumbat dan sebagainya. Selain daripada pembinaan dan sebagainya, itu ada satu hal juga lagi. Tapi namun demikian di peringkat saya kita akan turun mana yang kita boleh bantu untuk mengelakkan banjir dan sebagainya. InsyaAllah KPKT melalui bajet peruntukan kepada kerajaan tempatan, kita akan gunakan bajet ni. So jadi memang saya dah memberi arahan untuk beri prioriti kepada kawasan banjir ni. So yang pasal rumah prima tu, saya tak tahu rumah prima mana di Negeri Sembilan. Tapi ketika ni mungkin Cik Abdullah tadi Cik Abdullah, kita dah banyak buat program HOC, Home Ownership Campaign, yang mana rumah-rumah prima ni kita dah turunkan sebanyak 30%, 40% ada sampai ke tahap itu. Jadi mungkin Cik Abdullah try tengokkan balik, kalau belum lagi beli, cuba pergi lihat mana yang nak beli. Dan saya rasa ni projek prima di Seremban tu saya rasa yang Cik Abdullah sebut ni. So jadi Cik Abdullah refer balik tengok, dan insya-Allah kita memang HOC campaign ni berterusan lagi sampai bulan 6 tahun 2021. Setakat ni sambutan yang diterima. Sambut baik. Kita punya sales tu pada 2 tahun yang lepas 2019 2020 mencapai sampai 3 bilion. So jadi itu satu effort yang untuk kita memudahkan mereka memiliki rumah, dan pada masa yang sama kita juga nak reducekan kita punya kerugian dengan menjual dengan harga yang dengan diskaun sampai 30 ke 40%. Okey, bila kita bercakap tentang mampu milik, hanya mampu lihat, ini apa yang dibangkitkan Cik Abdullah tadilah. Kadang-kadang ialah piawaian, kalau kita ambil daripada piawaian antarabangsa lah, mereka mengkategorikan rumah kediaman di Malaysia ini sebagai sangat tidak mampu milik. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi macam mana yang kementerian sendiri boleh membantu selain daripada apa yang dia sebutkan? Pendekatan kita sekarang adalah kita akan menetapkan harga rumah itu mengikut lokaliti, tempat
di mana pembinaan rumah tu. Jadi kalau mungkin kawasan Alustan luar bandar, kawasan mungkin Negeri Sembilan yang jauh-jauh di kampung, kita punya harganya akan lebih murah daripada di bandar. Kita ikut pendapatan mereka dan kita buat median income lah kita kata. Jadi saya lihat dengan harga yang baru ni yang telah kita susun mengenai pendapatan setempat itu, ia lebih mampu milik. Tapi sekarang ni juga developer juga sekarang sudah faham mereka tidak harus membuat rumahnya 500,000 ke atas harganya. Jadi sekarang banyak yang concentrate untuk buat rumah antara 300,000 ke bawah dan 500 ke bawah kebanyakannya. Okey, kita akan berehat dulu YB, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakanlah kesempatan ini. Barangkali anda juga ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Gunalah kesempatan ini, panggil kami di Ruang Bicara. Kita lihat dulu. Estate nak tukar. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang belanjawan 2021, inklusif dan peka rakyat. Dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sementara itu, dua talian masih kami kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Jadi saya ulangi lagi talian itu 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, tadi masa rehat kita sembang-sembang jugalah YB. Mungkin ramai jugalah di antara pembeli rumah ini. Mereka confused sebenarnya, terutamanya rakyat Malaysia yang mungkin mengharapkan harga rumah yang lebih murah dan sebagainya. Tetapi mungkin ada bezanya rumah yang dibina oleh Prima misalnya berbanding dengan rumah yang dibina oleh pihak swasta misalnya. Tetapi apakah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ada kuasa sebenarnya untuk mengawal harga rumah ini sebenarnya? Betul. Yang harga rumah ni kalau di peringkat swasta memang kita tidak ada mekanisme untuk mengawal mereka. Mereka datang ke PKPKT untuk mendapat lisens. Bila dah dapat kelulusan daripada peringkat kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, baru datang pada KPKT untuk dapatkan lisens itu saja. Jadi kita tidak ada kawalan sama ada untuk membenarkan mereka untuk membina rumah itu, lepas itu di bawah kuasa kerajaan negeri. So jadi sekarang kita tengah buat satu mekanisme yang mana kita hendak pemaju-pemaju ini dalam permohonan lesen tu harus memberi ruang untuk KPKT memberikan pandangan dan advice sama ada ianya viable ataupun boleh dilaksanakan dengan harga dan jenis rumah dan sebagainya. Tapi dengan adanya big data yang kita sedang dalam membangunkan, insya-Allah pemaju-pemaju swasta juga akan dapat satu gambaran yang lebih tepat dalam merancang pembinaan perumahan untuk syarikat-syarikat mereka, insya-Allah. Okey. Kembali semula kepada apa yang disebut oleh YB sebentar selalu tadi, ini tentang penggerak komuniti tempatan. PEKT dan satu peruntukan yang tidak disenangi oleh ahli pembangkang khususnya lah. Tetapi tadi pun YB sentuh tentang apa yang akan dilakukan. Tetapi apakah program yang disusun atur itu sebenarnya sesuatu yang cukup menarik, cukup hebat dan mungkin akan dapat mengubah minda dan juga pemikiran penduduk di PPR khususnya. Yalah, program ini dia berdasarkan daripada satu polisi, satu dasar komuniti negara. Saya ingat balik dulu saya bercerita. Dasar komuniti negara ini adalah satu dasar yang mana kita nak memberdayakan komuniti B40, terutamanya tinggal flat-flat strata dan sebagainya. So dalam polisi itu kita telah membuat satu projek program merintis yang mana kita letakkan sekretariat muafakat komuniti di situ dengan kaki tangan kerajaan daripada KPKT sendiri. So di situ tak sampai setahun kita lancar 2019 dengan COVID dan sebagainya. So jadi yang tadi saya sebutlah dekat Kota Baru ada 40% mengambil bahagian, yang ada buat urban farming, yang ada buat program trash to cash, recycling. Lepas tu membuat program membentuk bomba community agar jaga keselamatan mereka dan ada demonstrasi
untuk pencegahan kebakaran, terutama sekali di kalangan kerusi rumah tangga. So jadi yang mana di kat dapur bila api terbakar, bila terbakar dapur dia lari, dia akan menjahanamkan lagi harta benda, tapi kita ajar mereka bagaimana nak padamkan api dekat gas dan sebagainya. Dan kita juga melatih mereka membuat fire drill juga. Jadi adalah untuk memastikan bahawa mereka tahu apa mereka nak buat sekiranya perkara ini terjadi dalam kawasan mereka. Jadi ini adalah pencapaian saya sangat bangga kerana dalam satu tahun, hampir setahun ini dengan COVID dan sebagainya. So waktu COVID ni mereka menjadi frontliners. Kerana frontliners dalam kawasan tempatan mereka, yang mana ketua-ketua ini membantu untuk pastikan bahawa mereka menjaga jarak, tidak menjaga kebersihan dan jangan keluar dan situ. Jadi ini adalah konsep kita jaga kita. So alhamdulillah kerana kita launchkan dasar ni pada tahun 2019 dan COVID datang tahun 2020 dan kita dapat apply kita punya kaedah-kaedah kita untuk PEKT ini membimbing mereka tinggal di kawasan-kawasan flat ini bagaimana hendak menguruskan diri mereka. Jadi at one time dulu kita ingat dah lama dah 3 bulan duduk kat rumah yang kecil, rumah dan sempit, so dia dah claustrophobia, dia tak tahu apa nak buat, tak boleh keluar dan sebagainya. Tapi jadi kita aturkan mereka keluar bergilir-gilir untuk berjalan. So ini adalah perkara-perkara yang dapat membangunkan mereka untuk improve dia punya quality of life, mutu hidup mereka. Jadi tidak sedikit sebanyak saya rasa ia akan menjadi satu tabiat baru kepada mereka. Ini adalah new norms yang kita nak. Jadi kalau saya sebut kat Kota Baru tu, flat PPR Kota Baru tu, anak-anak semua sampai orang tak sempat buang sampah, dia dah ambil dah sampah tu. Dia tahu the value of the sampah. Nilai sampah tu adalah duit bagi mereka. So jadi dia betul-betul membuat program-program untuk memastikan bahawa sampah-sampah dalam kawasan perumahan mereka tak ada. Okey, mereka mempertikaikan kononnya program-program yang yang akan ataupun yang telah dilakukan oleh penggerak komuniti tempatan ini lebih bersifat politik dan sebagainya. Tapi jangan jawab dulu. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sekretari dan ahli panel yang berhormat. Okey, saya punya soalan lah. Kan kita nampak kan rumah PPRT ataupun rumah mampu milik ada tengok kan. Kebanyakan dia buat rumah dengan density yang tinggi. Contohnya dia buat 37 tingkat. Apabila dia buat 37 tingkat kita tengok kan kadang-kadang kan apabila dia buat 37 tingkat, apabila dia orang tak bayar yuran yuran penyelenggaraan. Jadi masalah lift pula dia berlaku tiada kan. Jadi dia terpaksa turun tangga. Jadi minta Kementerian Perumahan kaji dalam hal ni untuk menaiki density dia bina rumah terlampau tinggi rumah yang berserata orang panggil. Kemudian yang kedua menaiki fasiliti. Contohnya dia buat rumah rumah flat ni. Yang serata dia terpaksa kita beli parking. Contohnya dia beli rumah tu contohnya 60,000. Dia terpaksa campur lagi dengan harga parking. Bolehlah kerajaan dia termasuk harga dengan contohnya dia beli rumah tu 70,000. 70,000 saya termasuk parking. Ni dia lain pula harga parking. Dia kata 60,000 campur lagi 50,000. Dah jadi berapa dah? Cuma kita termasuk harga tu. Boleh YB bagi ulasan dalam hal ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Tapi sebelum tu mungkin YB nak jawab dulu apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita dari Kedah tadi tentang PPR. Ada soalan dia? Dah dapat soalan dia? Mungkin belum lagi. Belum dapat lagi. Tapi lagi. belum ada gambaran yang jelas lagi. Okey, jawapan kepada apa yang dibangkitkan. Okey, Ridwan Ridwan, sebenarnya rumah-rumah PPR kalau yang high density ni adalah develop oleh swasta, yang dibina oleh swasta, yang mana mereka ada buat dengan state government cross subsidi orang cakap. Tanah diberi dan lepas tu dia buat rumah untuk semi-D yang rumah yang higher, yang premium sikit, yang mahal, dan lepas tu dia kontrak dengan rumah-rumah PPR ni. Jadi sebab tu kita tengok density dia high. Dia ambil kawasan setinggan, jadi dia ambil tanah tu dia buat rumah-rumah yang lain. Dan dia buat flat. Jadi sebab tu ada density yang tinggi. So dan lepas tu dia punya bayar parking dan sebagainya. Jadi ni KPKT sedang pindah Akta 757, Akta Strata dan sebagainya, yang kita nak pastikan bahawa perkara begini kita akan dapat mengatasi masalah-masalah sedemikian. Ini dalam proses. So jadi rumah-rumah yang kalau tinggi tu memang bukan daripada rumah kerajaan tapi rumah daripada pihak swasta. Itu yang saya nak sebut. Tadi soalan pertama tadi pasal
Yuran, facilities. Facilities. Kalau rumah daripada KPKT, kita punya dasar tu ada dasar rumah mampu milik ataupun perumahan, dia mesti komplit. Ada rumah, mesti ada dewan, mesti ada playground, ada surau dan sebagainya. Itu mesti ada padang dan sebagainya. Dia komplain pasal parking itu kena bayar. Yang kena bayar tadi tu yang saya kata swasta tadi tu yang saya tengah pindah tak 757 tu yang jadi tidak boleh ada kiraan begitu dan sebagainya. Jadi yang pasal tadi yang awal tadi pasal apa tadi yang apa tadi yang saya tengah cakap tadi tu? Yang tentang soalan ribuan. Pasal rumah dia kata facilities. Pasal saya sebut tadi facilities pasal itu rumah PPR kita tu memang pasal facilities tu mesti ada. Mesti apa ni pemaju mesti adakan tempat-tempat yang saya sebut tadi. Okey, janji daripada apa ni Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendirilah. Kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh apa ni Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan begitu menyeluruh. Jadi apakah apa ni YB yakin bahawa sebenarnya sambutan yang diterima, reaksi dan juga respon daripada rakyat sendiri menunjukkan sesuatu yang cukup positif sebenarnya. Rumah-rumah yang PPR yang kita bina, KPKT bina memang selalu penuh lah, because permintaan tu dan rumah-rumah tu ada subsidi kerajaan. So dengan harga yang ketika ini 42,000 atau 30,000, tapi kita akan tingkatkan lagi kemungkinan dari 60-70,000 kerana kita dah besarkan rumah tu. Dulu kan saya kata rumah kecil-kecil 750 kaki persegi, now saya apa ni mewajibkan tidak boleh kurang daripada 900 kaki persegi dan 3 bilik dan sebagainya, lebih selesa. Saya ingat dengan Kota Star tadi dia tanya pasal bila pengisian, saya ingat, tapi rumah ni dah siap dah pada awal 2020 ni, jadi tengah dalam proses untuk pengisian. Untuk dia oleh kerana COVID dan itu sebagainya, jadi kita tidak dapat laksanakan pengisian. So lepas ini kita akan teruskan jugalah, kalau tidak dengan COVID berpanjangan dengan Kedah pula yang ke belakang ni apa red zone dan sebagainya, jadi kita tidak dapat melaksanakannya. So jadi insya-Allah kita akan apa ni laksanakan secepat mungkin. Okey, kembali semula tadi saya ingat ada satu moratorium. KPKT memberikan moratorium pada semua rumah di bawah KPKT sampai Mac 2021. Mac 2021. Okey, kembali semula kepada persoalan yang saya bangkitkan apa ni berkaitan dengan menaikkan kadar allowance pegawai bomba bantuan. Jumlah peruntukan keseluruhan dan juga jumlah pegawai bomba bantuan yang bakal mendapat manfaat ini apa ni YB? Saya tak ingat, tapi saya ingat dia amount is 36 juta. Okey. 36 juta. Ke dia saya tak 6,000 tak salah saya. Okey, selain daripada nak meningkatkan kadar allowance ni apa ni bomba bantuan ni lah, apa lagi usaha untuk meningkatkan perkhidmatan dan juga kebajikan bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun kita nak menyerapkan bomba bantuan ini, sekiranya ada kekosongan kita akan berikan prioriti kepada mereka untuk diserapkan sebagai anggota bomba permanent yang tetap dan kita juga ada inisiatif kita buat squad bomba di sekolah dan kita buat squad baru-baru ni, kita baru lancar SWAT team safety water rescue team. Maknanya di tempat kawasan-kawasan Pantai Timur di laut dan sebagainya, dan kita gunakan nelayan kerana waktu tengkujuh hujan mereka tidak pergi menjala, jadi kita gunakan mereka untuk menjadi kita punya bomba bantuan di tepi-tepi pantai. Jadi kerana banyak juga accident di tepi pantai dan juga kita juga buat program-program melatih anak-anak sekolah untuk berenang. Jadi kerana cuti sekolah mereka suka pergi ke waterfall dan sebagainya, jadi nak mengelakkan kemalangan dan sebagainya. Jadi anggota bomba kita banyak juga program-program yang kita laksanakan, mana kita buat demonstrasi untuk pastikan bahawa mereka tahu apa yang nak dilaksanakan dan juga program-program kemasyarakatan juga mereka laksanakan juga. Bagaimana dengan tumpuan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Sabah dan Sarawak, YB? Mereka selalu merasakan bahawa seolah-olah mereka diketepikan, ketinggalan dan sebagainya. Kita pun buat bina rumah di situ, tidak ketinggalan. Untuk KPKT kita buat, tapi kerajaan negeri tu Sabah Sarawak dia ada autonomi dia sendiri. Jadi dia sistem tu berbeza sikit dengan di persekutuan. Tapi in terms of in terms of funding kita kasih. Saya ada figure juga tapi saya tak bawa ni, tapi banyak juga projek di Sabah dan di Sarawak. Saya ingat tahun depan ni kita ada dalam 7 untuk Sarawak dan Sabah, artinya dalam 9
kita buat juga. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Wabi, tapi kita beralih sedikitlah perbincangan kita ini bila kita bercakap tentang belanjawan 2021 ini. Ianya merupakan belanjawan terbesar sebenarnya yang pernah dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Jadi apakah secara ikhlasnya Wabi merasakan bahawa belanjawan kali ini sebenarnya betul-betul memenuhi kehendak dan juga apa yang diharapkan oleh rakyat secara keseluruhannya, terutamanya dalam menghadapi COVID-19, dalam menghadapi situasi ekonomi yang cukup mendebarkan ini. Pada keseluruhannya saya lihat reaksi rakyat adalah reaksi yang dalam keadaan gembira kerana mereka rasa lega dengan pemberian-pemberian ini, jadi mereka boleh teruskan kehidupan mereka. Dan ini adalah daripada seorang banker, kita punya menteri kewangan, seorang banker, dan dia tahu bagaimana dia nak churn duit tu, bagaimana nak dapatkan jana duit tu dan sebagainya. Jadi satu perkara yang baik. Tapi namun demikian, saya sebagai personally saya pun worried kita kasih terlampau banyak dan ianya mungkin akan membazir dan tidak digunakan dengan cara yang baik. So jadi pelaksanaan tu juga menjadi satu perkara yang harus kita pastikan dilaksanakan dengan betul-betul telus agar penerima tu sampai kepada akar umbi. Kita tak mau separuh jalan dan sebagainya. Dan juga mesti ada usaha macam PEKT tadi menjadi usaha untuk menyampaikan kepada golongan-golongan ini bahawa ada skim-skim ini yang tuan-tuan dan puan-puan masyarakat rakyat boleh apply. Kadang mereka sendiri tak tahu. Ada availability benda-benda program-program ini. Jadi itu juga kita nak sampaikan mereka dan kita mengajar mereka bagaimana nak mohon dan sebagainya, nak pastikan mereka akan dapat semua yang diberikan kerajaan, semua sumbangan keuangan ini. Dengan pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan sedia ada sekarang ini, apakah YB melihat bahawa itu sebenarnya sudah amat penting sebenarnya dalam usaha memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada rakyat Malaysia? Kita menunjukkan bahawa kerajaan ini sangat peka dengan keperluan rakyat. Walaupun kita dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik ketika ini, tapi berusaha untuk memastikan bahawa ahli-ahwal kebajikan rakyat itu dijaga di dalam tempoh COVID ini. So jadi ini memang satu risk yang kerajaan ambil untuk memastikan bahawa rakyatnya akan terbela dan terbela waktu COVID ni. Jadi seperti saya sebut, saya harap ianya akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kalau ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, where the economy itu akan putar balik, jadi dalam internal ekonomi itu insya-Allah boleh. Tapi kita juga memerlukan external ekonomi kita. Walaupun tempat-tempat perniagaan kita dah buka, kilang-kilang kita buka, tapi kita masih memerlukan pelancong-pelancong untuk datang dalam negara kita. Itu menjadi satu sumber pendapatan pada negara kita. So jadi saya berharap dalam masa terdekat ni sekurang-kurangnya kerajaan boleh membuka bisnes pelancongan itu kepada negeri-negeri yang green countries. So green countries kita ada Singapore, Japan, Korea, New Zealand, Australia kan. So jadi mungkin kita buka kat Singapura dulu, kerja dekat dengan kita kan. And then lepas tu mungkin dan dia dekat juga, kalau datang boleh melalui kereta dan sebagainya, tak perlu naik flight. Jadi mungkin kita boleh buka dengan negara Singapura juga untuk mengaktifkan ekonomi kita dari bidang pelancongan. Membuka pintu sempadan ini pun sesuatu yang diharapkan oleh rakyat sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan mereka yang dijangkiti COVID-19 hari ini, ianya menunjukkan satu hari ini yang tertinggi 2,200. Jadi saya pun terkejut. Apa yang diharapkan, apa pesanan daripada YB sendirilah? So jadi ada yang sebut kita ni new norms lah. That means dalam masa ke depan ni kita kena harus belajar hidup dengan pakai mask dan berjaga-jaga kebersihan dan sebagainya. Seperti kita ada flu, bila kita ada flu kita jangan keluar rumah, duduk rumah. Jadi saya ingat COVID itu akan mengambil tempat yang sedemikian. Jadi kita rakyat Malaysia harus belajar. Dan kalau kita tengok figure, kita tengok hari ini kita terkejut ada 2,000 dan total Malaysia ada 79,000, tapi orang yang dijangkiti influenza ataupun sesama lebih daripada itu, yang mati pun denggi pun lebih daripada itu. Jadi pasal ini baru datang, cuma bagaimana kita nak mengawalnya dan bagaimana kita nak hidup dengannya. Itu yang menjadi isu sekarang. Okey, secara peribadi ini pun satu soalan yang saya simpan lama juga dah, nak menunggu YB datang. Setahun. Betul, setahun. Yalah, bagaimana you rate, this is rating lah actually YB kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia telah cuba melakukan segala-galanya saya kira setakat ini, dan ianya dapat diterima oleh rakyat dengan begitu baik sekali. Dan
YB bertuah dapat bersama-sama dengan Tan Sri bekerja di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana? How you rate him as a Prime Minister? I think as a Prime Minister, he is a very cool, orang yang tenang, yang mampu untuk memberikan kelegaan kepada rakyat. Seperti dia panggil Abah, jadi bagaimana dia memberikan kelegaan kepada anak-anak dia, begitu jugalah dia treat melayani rakyat Malaysia. So jadi yang bahagian ini memang saya rasa beliau telah berjaya sangat. Tapi selepas ini kita harus lebih agresif lagi sikit dalam membina ekonomi dan sebagainya. Jadi itu tahapnya akan datang selepas kita dapat mengatasi COVID ni. InsyaAllah beliau akan tunjukkan that part of him, insyaAllah. Melihat kepada perkembangan politik semasa, apakah YB melihat bahawa ianya memerlukan satu pendekatan? Kita ni terlalu banyak politicking sebenarnya, YB. Itu yang memberi masalah. Jadi nasihat YB jugalah, harapan YB jugalah sebagai seorang ahli politik. Saya amat berharap dulu waktu di bawah Kerajaan Pakatan Harapan juga, saya memang amat berharap ketika itu juga janganlah kita berebutkan jawatan. Kerana ketika itu pembangkang baru pertama kali untuk memerintah kerajaan, jadi memerlukan masa untuk adjust dan sebagainya. Jadi ketika itu juga ada juga kelompok-kelompok yang sibuk nak mengambil alih tampuk menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Dan jadi ini juga mengganggu kerajaan untuk menjalankan tugas dan sebagainya. Jadi oleh kerana kegangguan itu dan semua yang tidak tentu dan sebagainya, maka kerajaan PH jatuh 22 bulan selepas itu. So dengan kerajaan PN ini kita ada dengan COVID dan sebagainya. Jadi dengan adanya COVID juga ada hikmah kerana kita semua fokus untuk mengatasi masalah COVID dan sini, dan semua juga bersama-sama dan Perdana Menteri kita jalan membuatnya dengan baiklah, handle COVID dengan baik. Tapi sekarang ni juga sibuk juga lagi nak berpolitik lagi. Nak jatuh-menjatuhkan dan sebagainya. Jadi kita kena harus matang untuk negara, untuk rakyat kena matang. Jadi ketepikan dulu kita punya kehendak peribadi. Ya, kalau tukar Perdana Menteri pun COVID tu tak lari. Masih ada lagi. Betul. Jadi itu juga menyulitkan lagi, menyusahkan juga lagi, dan ini akan terbeban kepada rakyat. Jadi biarkan benda ini berlaku dan tunggulah sampai election. Dan pada saya semua parti politik buat kerja untuk bantu rakyat. Di situ rakyat akan menilai kita. Jadi bila PRU 15 akan datang, rakyat akan menilai kita, apa yang kita telah buat untuk rakyat, apa yang kita lakukan dan kita laksanakan. Rakyat pun dah bijak dah sekarang. Betul. Macam-macam dia boleh nilaikan. Jadi ahli politik pun kena juga mengambil kira bahawa rakyat ni dah mata pun dah terbuka, telinga pun dah terbuka. Dia dah tengok dah bagaimana seorang ahli politik itu berkelakuan, ya. Jadi inilah masa yang terbaik sebenarnya menunjukkan bahawa mereka adalah betul-betul ahli politik atau pemimpin yang hendak membantu rakyat mengambil kesempatan itu, tapi bukan bergaduh-gaduh untuk ambil jawatan. Saya suka bila Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak sendiri mengeluarkan kenyataan hari ini. Ini 1 minit masa saya berikanlah kepada YB. Apabila baginda mengatakan bahawa ialah gajah sama gajah berlawan, dia menjadi mangsa ialah kancil yang berada di tengah-tengah. Betul, jadi pesanan dan juga harapan YB sebelum kita berpisah dari udara. Ya, itu yang saya harapkan. Saya harapkan semua ahli politik hentikan berpolitik dan fokus untuk buat. Dalam Dewan Rakyat, okey, kita berbahas kerana kita nak buat yang terbaik untuk rakyat. Fine. Di luar sana kita buat kerja untuk rakyat, untuk pastikan bahawa kita ni perhatian untuk rakyat. Seorang ahli politik itu bergantungkan kerja dia kepada sokongan daripada rakyat. Jadi apa yang you harus lakukan? Cakap you pun tak tahu juga. Jadi kita kena mengambil hati mereka, buat kerja untuk mereka, bantu mereka dan sebagainya. Tapi bukanlah bergaduh untuk jawatan. Ini kalau bergaduh untuk jawatan, mereka boleh menilai berapa jenis apa ahli politik itu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Tapi saya harap saya tak perlu tunggu setahun lagi untuk Puan Zuraida berada bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan apapun, kita mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, kami menjanjikan sesuatu yang akan tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.